Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Baiklah, untuk subjek Bahasa Melayu kali ini kita akan belajar kata hubung. Murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah kata hubung di bawah tajuk cantik dan sihat. Jadi murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 54. Di akhir PDPR kita kali ini, murid-murid dapat menggunakan kata hubung untuk membina ayat. Ini ialah objektif pembelajaran kita hari ini. Pada muka surat 54 buku teks Bahasa Melayu jilid 1, terdapat satu situasi di mana Hana yang ditemani oleh ayahnya untuk ke klinik pergigian Dr. Huda. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung dan contoh-contoh kata hubung. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung? Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menyambungkan ayat. Kata kunci dia adalah menyambungkan ayat. Murid-murid, ini ialah contoh bagi kata hubung. Antaranya ialah dan, atau, lalu, tetapi, sambil, kerana, supaya, kecuali. Jom murid-murid kita lihat maksud dan contoh bagi setiap kata hubung yang cikgu paparkan sebentar tadi. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Setara bermaksud sama. Contoh ayat penggunaan kata hubung dan ialah Haziq dan Husna memakai pelitup muka. Kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Contoh ayat, kamu suka makan kek atau roti? Kata hubung lalu digunakan untuk menunjukkan dua perbuatan dilakukan secara berturut-turut. Contoh ayat, ayah membeli hadiah lalu memberikannya kepada Syafiq. Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan perkara yang berlawanan. Contoh ayat, Damia pandai menjahit tetapi tidak pandai bermain gitar. Kata hubung sambil digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Contoh ayat, Liana menyanyi sambil menari.
kata hubung kerana. Kata hubung kerana digunakan untuk menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian. Contoh ayat, Faikah menangis kerana terjatuh. Seterusnya, kata hubung supaya digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Contoh ayat, rumah Zakwan dicat semula supaya kelihatan cantik. Baiklah murid-murid, rujuk semula buku teks kamu muka surat 54. Jom baca sama-sama dengan cikgu sambil-sambil menyelesaikan aktiviti ini. Bagi memudahkan pembelajaran kita, cikgu pecahkan kepada beberapa perenggan. Perenggan 1, Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Kata hubung yang terdapat dalam petikan perenggan 1 ialah lalu dan yang kedua ialah sambil. Ingat lagi penerangan cikgu tadi? Perenggan kedua, doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan membaca surat khabar. Jadi apakah kata hubung yang sesuai untuk kita isi di sini? Baiklah, jika kamu lihat pada gambar, kelihatan ayah sedang menunggu di luar bilik Dr. Huda sambil membaca surat khabar. Perenggan yang ketiga, gigi Hana bersih, gigi Hana cantik. Di sini digabungkan dua ayat yang setara, iaitu dua ayat yang sama. Jadi, gigi Hana bersih dan cantik. Penggunaan kata hubung yang terdapat dalam ayat ini ialah dan. Yang kedua, doktor memuji Hana. Hana menjaga giginya dengan baik. Jadi, kata hubung yang paling sesuai untuk diletakkan kat sini ialah kerana. Doktor memuji Hana kerana dia menjaga giginya dengan baik. Perenggan keempat hanya diberikan gambar sahaja. Jadi, murid-murid boleh membina ayat berdasarkan gambar ini. Kelihatan Hana menerima berus gigi dan ubat gigi dengan riak muka bergembira. Jadi kita boleh bina ayat seperti ini. Doktor menghadiahkan berus gigi dan ubat gigi kepada Hana. Hana sangat gembira. Jadi kata hubung yang digunakan dalam ayat ini ialah dan. Murid-murid boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan kata hubung dan cara penggunaannya? Jadi untuk lebih mengukuhkan lagi kefahaman kamu, cikgu sediakan kuis ringkas. Jadi murid-murid bolehlah bersedia dengan jawapan dan sama-sama
teka jawapan yang tepat dan betul. Soalan 1. Kakak memasak, menyanyi di dapur, sambil, lalu, kerana, dan. Jawapan yang betul bagi soalan 1 ini ialah sambil. Di mana perbuatan kakak ni dibuat pada masa yang sama, iaitu memasak dan menyanyi. Soalan yang kedua. Haziq ke zoo negara Zoo Taiping. Pilihan jawapan sambil, lalu atau kerana. Jawapan yang betul ialah atau. Di sini terdapat dua pilihan, sama ada Zoo Negara atau Zoo Taiping. Untuk soalan yang ketiga, Datuk, nenek sedang berjalan-jalan di taman. Pilihan jawapan lalu, sambil, supaya, dan. Jawapan yang betul ialah dan. Datuk dan nenek sedang berjalan-jalan di taman. Soalan yang keempat. Faris menggosok gigi, tidur di biliknya. Pilihan jawapan sambil, kerana, lalu, dan. Jawapan yang betul ialah lalu. Faris menggosok gigi lalu tidur di biliknya. Jadi ini adalah perbuatan yang berturut-turut, iaitu Faris selepas dia menggosok gigi lalu tidur di dalam biliknya. Untuk soalan yang terakhir, kasut sukan ini cantik, harganya sangat mahal. Pilihan jawapan kerana, tetapi, dan lalu. Jawapan yang paling tepat ialah tetapi. Kasut sukan ini cantik, tetapi harganya sangat mahal. Baiklah murid-murid, tahniah bagi yang telah menjawab kesemua soalan dengan betul. Kita telah berada di akhir PDPR hari ini. Jadi murid-murid faham tak tentang kata hubung yang cikgu terangkan sebentar tadi? Jika tak faham, bolehlah tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu, dan atau boleh bertanya di grup kelas kamu. Di akhir kata, jangan lupa untuk like dan subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.